Salam sejahtera. Benarkah Safi Afdal dan Haji Jinor akan berpakat akhirnya? Adakah mereka akan berpakat minggu ini untuk membentuk kerajaan 54 kerusi? Ini jawaban Safi Afdal. Wow, ini betul-betul yang kita tunggulah, yaitu gabungan GRS dan Warisan. Benarkah boleh jadi kenyataan atau sekadar impian semata-mata? Ini jawaban Safi Afdal. Ketika Safi Afdal diminta mengulas jika beliau berpakat dengan GRS, akan berpakat dengan GRS, Safi menjawab dengan jawaban yang memang padu, luar biasa, dan mungkin menjadi harapan baru kepada para penyokong warisan. Safi Afdal berkata bahawa warisan terbuka untuk bekerja sama dengan parti tempatan. Namun beliau menegaskan bahawa label itu semata-mata tidak mencukupi. Apa sebenarnya yang dimaksudkan? Adakah Safi Afdal sebenarnya sedang memaksudkan bahawa beliau tidak gemar untuk bergabung dengan JRS? Kata Safi lagi, apa yang penting ialah kepimpinan takbir urus dan sama ada mereka benar-benar wakili Sabah, katanya. Sebelum kita teruskan ulasan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mau tanya kepada anda semua yang menonton video ini. Anda penyokong Safi Afdal atau JRS? Dan mana satu yang anda mahu? Adakah JRS dan Warisan perlu bergabung untuk membentuk blok Borneo, ataupun perlu mereka berpisah supaya tidak ada sengketa, lalu mewujudkan kerajaan yang kuat dan pembangkang yang kuat? Mana satu yang kamu mau? Tapi sebenarnya sentimen yang sedang main sekarang ini bukan tentang Warisan, bukan tentang JRS, tetapi tentang kenapa tiba-tiba parti BN boleh diterima masuk dalam JRS Kerajaan Sabah. Sedangkan dalam kempen pilihan raya, JRS sendiri mengatakan bahawa mereka akan membentuk kerajaan lokal. Begitu juga dengan Barisan Nasional sudah berjanji bahawa mereka menoktahkan kerjasama dengan JRS. Mereka tidak akan bekerjasama dengan JRS dan tidak ada kerjasama dengan JRS. Tapi kenapa tiba-tiba lepas pilihan raya ada pula bersama-sama dalam kerajaan? Adakah maksud tidak bekerja sama itu semata-mata sewaktu kempen? Rakyat sedang minta penjelasan. Lebih daripada itu, rakyat kini sudah mulai bijak. Kata mereka, oh, kena tipu ya. Nanti kami pula akan tipu kamu, kata mereka. Apa pendapat kamu? Tuan-tuan dan puan-puan, Presiden Warisan itu juga mendakwa pilihan raya tersebut menyaksikan penggunaan wang yang berleluasa dan mendakwa terdapat pelanggaran peraturan yang dilaporkan pada hari mengundi. Penggunaan wang begitu ketara, Sabah tidak boleh digerakkan oleh budaya ini. Kita sebuah negeri yang kaya, tetapi politik wang akan menghancurkan kita, kata Safi Afdal. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang banyak dakwaan dan juga laporan cerita-cerita kedai kopi bahawa memang di mana-mana hampir ke semua Dewan Undangan Negeri menggunakan politik wang. Yang kesian ialah calon-calon yang miskin terpaksa jual tanah, jual kereta, jual pekerjaan, jual kedai, jual rumah untuk menampung kos kempen. Jadi akhirnya yang menang bukan kerana berkredibiliti atau berkepimpinan atau berkemampuan, tetapi kerana ada duit, ada kekayaan untuk membeli undi daripada rakyat. Menurut Safi lagi, walaupun parti itu berdepan cabaran, namun Warisan tetap meningkatkan jumlah kerusinya kepada 25 kerusi sekaligus menyifatkannya ia sebagai tanda kepercayaan jangka panjang daripada pengundi. Sementara itu, Safi juga turut menafikan dakwaan pihaknya mengadakan sebarang pertemuan dengan parti-parti Sabah untuk merundingkan pembentukan kerajaan negeri baru sebaik sahaja selesai pilihan raya. Kata beliau, saya tidak bertemu mana-mana pemimpin. Kami mahukan perpaduan tetapi bukan dengan menggadaikan kepercayaan rakyat. Katanya merujuk kepada laporan bahawa Barisan
bahwa warisan mengadakan rundingan rahsia dengan BN. Pada PRN Sabah semalam, BN hanya memenangi 6 kerusi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini jawaban Safi Afdal apabila ditanya, betulkah ada pembentukan kerajaan minggu ini dengan jumlah 47 kerusi? Ini jawaban Safi Afdal yang kita tunggu-tunggu, rakyat Sabah tunggu-tunggu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan salah faham. Saya bukan ahli warisan, saya pun bukan ahli parti-parti lain. Saya tidak mempunyai mana-mana keahlian. Itu sebabnya kita membuat ulasan bebas tentang politik yang berlaku di Sabah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila orang menyebut kononnya Safi Afdal mempunyai rundingan sulit di bawah tanah, saya terfikirlah untuk mengulas dan cuba cari apa jawaban Safi Afdal terhadap isu ini. Pastinya Anda yang sedang menonton ini, kalau Anda betul-betul penyokong warisan, terjumpa dengan channel ini, konten ini, kamu share. Ini jawaban Presiden Parti Warisan Sabah yang bagi saya jawaban yang paling tepat, paling kukuh, dan memang wajar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Safi Afdal mengatakan bahawa warisan akan terus berjuang gabungan kuasa Sabah. Inilah keputusan Safi Afdal yang ditunggu-tunggu rakyat Malaysia dan Sabah. Dia berpegang teguh kepada apa yang dia kata waktu kempen. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang dikehendaki rakyat tidak sama seperti yang dikehendaki oleh para pemimpin. Rakyat bilang mau begini, tapi pemimpin buat begini. Akhirnya waktu kempen cakap lain. Sudah selesai kempen, lain pula yang dibuat. Sehingga ada rakan-rakan pengulas politik saya, mereka katakan, apa kata kali ini, jangan lagi rakyat yang ditipu oleh para pemimpin politik. Politikanlah ahli politik. Apa kata rakyat pula yang tipu? Rakyat pula yang tipu ahli politik, kata mereka. Apa pendapat kamu? Ialah kecewa mereka terhadap sikap para ahli politik yang betul-betul menipu rakyat dalam pilihan raya kali ini. Jangan Anda cakap parti-parti tertentu saja yang menipu. Hampir keseluruhan parti yang bertanding dalam pilihan raya negeri Sabah tipu pengundi. Dalam kempen macam-macamlah slogan dorang. Perjuangkan ini, perjuangkan itu. Tapi selesai sejak kempen, semua yang diperjuangkan
lain pula yang dibuat. Jadi Safi Afdal adalah antara orang yang kukuh dengan pendirian bahwa dia berikrar untuk terus memperjuangkan perpaduan dalam kalangan parti-parti berasaskan Sabah dan menggerakkan pembentukan gabungan politik yang sepenuhnya dipimpin oleh Sabah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sudah dapat menjangka pada pilihan raya yang ke-18 nanti, satu-satunya parti yang boleh menggunakan isu Sabah Sabahan hanyalah Warisan. Parti-parti lain yang sudah bergabung dalam GRS terpaksa menelan air liur kerana apa yang mereka lakukan sekarang ini sedang di dalam satu kapal bersama dengan parti-parti daripada Malaya. Jadi tuan-tuan, sentimen tolak parti Malaya sebenarnya tidak berjaya untuk blok GRS sekarang ini. Kerana di dalam itu tiba-tiba ada pula parti Malaya yang selama ini mereka hentam habis supaya ditolak daripada Sabah. Mereka tolak tapi akhirnya diterima pula semula. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu sebabnya saya menjangkakan Warisan akan mengaut keuntungan daripada gagasan Sabah Sabahan nanti. Sebab selepas ini hanya satu saja yang akan jadi pembangkang. Jadi ini akan memberikan kelebihan kepada Warisan. Kalau anda faham apa yang saya maksudkan, itu sudah satu luar biasa. Oleh sebab itulah GRS kena bertanggung jawab dan kena melaksanakan tanggung jawab dengan penuh dengan amanah dan penuh dengan pencapaian luar biasa. Jika GRS, Kabinet GRS gagal walau 1 sen pun, 1% pun, mereka akan dihukum oleh rakyat kerana mereka tidak akan dapat lagi menunggang isu gelombang Sabah Sabahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Safi berkata keputusan itu menunjukkan ramai pengundi mahu hal ehwal negeri Sabah diterajui pemimpin tempatan bukan oleh gabungan yang ditentukan dari Putrajaya kala Safi lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.